bagi tahu dari awal, kita nak kerajaan PN dan BN, dan kita tidak mahu PH. Sebabnya kita semua dah tahu, sebabnya semua orang pun tahu. Dan kalau tengok cara UMNO terutamanya, baik dalam perhimpunan agung, baik dalam berkempen, saya rasa kita pun tak ngata PH macam dia ngata PH. Kita berhemah kita berhemah, dia punya mengata boleh tahan. Kita kata logiknya kita lah menteri besar sebab kita 17. Lepas tu kalau BN nak timbalan menteri besar pun boleh. Benda tu jarang berlaku tapi boleh. Jawatan ESCO 50-50 lah. Logik tak? Itu cara orang berkawan kan? Okay. Sampai sudnya, sampai sud ni orang mana? Orang terbeluh agaknya. Kita kata mau kalah tak boleh sangat, tak apa, awak MB koma timbalan ESCO 50-50. Inilah cara orang berunding kan. Okey, kami nak MB, awak tak nak bagi, tak apalah, awak ambil lah MB walaupun pelik lah sikit, tak apa, tak apa. Sampailah malam kemarin. Tadi yang kat Sumpah maknanya semalam lah, pertemuan yang ketiga. Datuk Wan Rosli bagi tahu kepada Datuk Seri Tuan Ibrahim, BN nak jadi menteri besar. Dia menawarkan Exco 1 untuk Perikatan Nasional, 2 untuk PH. Tak logik langsung. Encik kan? Tak logik langsung. Tak tahu matematik tu dikira macam mana. Orang yang menang 17 kursi dapat 1 ESCO, orang yang menang 8 dapat 2. Tak tahu macam mana. Tak ada hukum faraid macam tu. Tak ada. Jadi Datuk Seri Tuan Ibrahim kata tak adalah. Maknanya tak mengapa Perikatan Nasional di Negeri Pahang kita pilih untuk jadi pembangkang yang bermaruah. Takbir! Allah! Kita bukan pengemis. Kita nak bentuk kerajaan bukan untuk kuasa tak tentu pasang, tetapi untuk berkhidmat kepada rakyat demi menegakkan perjuangan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa saudara jadi pembangkang tidak bermakna kita tidak berkhidmat. Menjadi pembangkang tidak bermakna kita duduk di tepi longkang. Lebih baik jadi pembangkang yang bermaruah daripada membentuk kerajaan yang entah dengan siapa-siapa. Ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Soal kita nak berlawan di dalam dewan itu cerita kemudian. Ya, itu cerita kemudian. Sekarang kita ada pertandingan di Dun Tioman. Dan kita meletakkan seorang calon yang tepat. Usianya masih muda. Saya melihat ucapan Puan Bidayu dari petang tadi sampai malam ini, orangnya mempunyai karakter, mempunyai personality, mempunyai kewibawaan untuk dihantar ke Dewan Undangan Negeri Pahang. Takbir! Allah! Orang muda boleh menjadi wakil bagi anak-anak muda. Kita nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengundi-pengundi muda. Rata-rata di seluruh negara termasuk di Pahang, anak-anak muda memberi sokongan kepada calon-calon Perikatan Nasional. Jauh lebih baik daripada Barisan Nasional dan yang lain-lain.
Ini suatu perkara yang menakjubkan. First time voters, pengundi-pengundi pertama kali ini, mereka dapat mengenal yang mana satu batu, yang mana satu berlian, dan mereka mengundi calon-calon kita. Kebanyakan calon kita yang menang itu ialah kerana saluran-saluran anak-anak muda. Alhamdulillah. Dan kepada mereka kita ucapkan terima kasih. Dan kita hantar seorang lagi calon muda bagi mewakili Perikatan Nasional di Tioman ini. Wanita muda, ibu muda yang memahami, mendalami masalah-masalah wanita muda dan ibu muda. Beliau juga seorang yang berkelayakan, ada diploma perakaunan daripada UiTM, dan mempunyai seorang suami yang sangat penyayang yang saya kenal sejak petang tadi. Alhamdulillah. Dan ini satu perkara yang penting. Kali ini kita memilih seorang calon yang merupakan pemimpin akar umbi, grassroots leader, pemimpin akar umbi. Kerana sangat mustahak untuk kita membawa suara dari akar umbi. Bukanlah yang lain-lain itu tak penting, sebab kita ni ada kombinasi, ada lelaki, ada wanita, ada yang dah tak berapa nak muda, dia tak mengaku tua. Dia tak berapa nak muda je. Ya. Ada yang muda betul, ada golongan profesional, ada golongan yang dipanggil agamawan, ahli agama, ada ahli perniagaan. Kita ada pelbagai, dan kita ketengahkan pemimpin akar umbi, grassroots leader. Ini sangat mustahak. Dan inilah kombinasi calon-calon Dewan Undangan Negeri Pahang daripada Perikatan Nasional. Jadi sebab itu saya harap sangat teman-teman para pengundi di Dun Tioman ini berikan kami nombor 18. Berikan kami calon ini sebagai Dun yang ke-18, ahli Dewan Undangan Negeri Pahang yang ke-18 daripada Perikatan Nasional. Boleh saudara? Saya harap dan saya berdoa kita semua bekerja kuat, kita bekerja sebagai suatu jentera, sebagai suatu pasukan, menggunakan segala kekuatan yang ada dan bergerak sebagai suatu saf yang kukuh, ya, umpama sebuah bangunan yang tersusun rapi. Saffan ka'annahum bunyanun marsus, insya-Allah. Dan kita berkempen dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan kita berceramah, kita berdialog dengan cara yang lebih baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya cukup yakin kita ada kekuatan yang baik, dan kita ada calon yang baik, dan keputusan insya-Allah akan juga merupakan keputusan yang baik, bukan saja untuk kita, tetapi yang lebih penting sekali ialah untuk rakyat, demi perjuangan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Boleh saudara? Perikatan Nasional. Takbir. Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Pahang yang merupakan juga Ahli Parlimen Indera Mahkota. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku pada 19 November yang lepas telah menunjukkan bahawa rakyat inginkan perubahan. Gelombang rakyat ini tidak boleh disekat. Dan perubahan yang rakyat inginkan adalah perubahan ke arah kebaikan. Rakyat telah muak dengan salah guna kuasa.
Rakyat telah jemu dengan isu rasuah dan rakyat malu bila kita dipalitkan dengan isu salah guna kuasa, integriti yang begitu rendah tahapnya. Padahal kita ni majoriti orang Islam yang seharusnya menjadi model, contoh terbaik dari sudut integriti. Maka rakyat tolak mereka yang ada masalah integriti, salah guna kuasa, rasuah. 19 November juga menjadi satu manifestasi rakyat inginkan satu kerajaan yang stabil, yang bersih, yang mampu untuk membawa dan juga mengangkat segala isu rakyat itu dengan penuh prihatin. Rakyat tolak mereka yang mungkir janji. Ramai di kalangan ahli-ahli parti lawan kita ni, dia pandai bercakap, hebat soal bercakap dan sebagainya. Tapi bila diberikan kuasa, dia berikan peluang untuk mengurus mentadbir, mereka gagal untuk melaksanakan segala janji mereka. Yang itu rakyat tolak kerana hilang kepercayaan kepada janji-janji kosong yang telah dilontarkan pada PRU yang ke-14 yang lalu. Maka inilah peluang terbaik untuk rakyat bawa perubahan. 19 November rakyat telah menunjukkan ini, gelombang perubahan rakyat. Cuma tak cukup untuk nak menjatuhkan. Dia dah sengit dah, tak boleh tumbang je lagi. Tapi naik balik ni, ada orang sokong pula naik. Yang sokong pula yang ada isu integriti. Ini yang kita rasa rakyat perlu menyuarakan sekali lagi di Dun Tioman. Kita tolak mereka ini semua. Boleh tuan-tuan? Ini bukan kerja main-main. Bukan kerja nak seronok-seronok, nak berceramah, nak berdak. Tidak. Ini soal maruah negara dan negeri kita. Mereka yang ada isu rasuah, integriti ini, masihkah lagi kita nak berikan mereka harapan untuk kita gantungkan kepada mereka mentadbir negeri dan negara kita ini? Adakah mereka kita masih nak lantik untuk menjadi wakil kita? Cukup 60 tahun dah mereka duduk di sini. Maka inilah peluang kita. Maka kita tampilkan wakil kita yang mempunyai ketokohan yang sama, malahan mempunyai unsur dan juga elemen integriti yang bersih daripada semua. Jadi kalau rakyat Tioman mahukan perubahan ini, 7 hari bulan ini kena undi calon nombor 1 Puan Idayu Hashim, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah pada malam ini saya dimaklumkan Tan Sri Muhyiddin pun akan datang di Tioman ni. Sebelum hari mengundi katanya. Cuma tarikh dia mungkin saya tak pasti berapa hari bulan. 6 hari bulan. Saya nak jemput semua nanti bila Tan Sri Muhyiddin datang, kita gempur Tioman dengan Perikatan Nasional. Boleh? Tan Sri Muhyiddin dia bagi komitmen. Datuk Tuan Ibrahim pun bagi komitmen untuk hadir bersama, insyaAllah 6 hari bulan ni. Tempat dia nanti kita akan maklumkan. Alhamdulillah pada malam ini kita ada tokoh penting dalam politik negara. Tokoh yang telah bawa banyak perubahan. Daripada perkara yang mungkar, perkara buruk, kita bawa dan angkat. Dan tokoh ini juga telah menyuarakan banyak kali soal mengangkat negara ini ke tahap yang lebih tinggi, yang lebih bermaruah dan berintegriti. Tuan-tuan dan puan, rakyat Tioman, kita tampilkan Yang berhormat Datuk Seri dan Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Haji Abdul Hadi bin Awang, merupakan Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwa al-'azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2.
Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Maha suci Tuhan di dalam genggaman kekuasaannya, kerajaan yang ada di dalam alam ini. Dia Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia menjadikan kamu hidup dan mati untuk menguji kamu. Siapa yang baik amalannya di atas dunia ini? Dia Maha Pengampun, Maha Perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan, lagi Maha Pengampun. Yang berhormat Pengerusi Majlis, Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, bekas Menteri Luar, Yang berhormat Perdana Pak Negeri, Yang berhormat Datuk Ahmad Khalil Abdullah, Ahli Parlimen Rompin, yang diraihkan Puan Idayu Hashim, calon Perikatan Nasional dan Raya Kecil Adun Tioman, semua yang hadir. Malam ini saya nak minta bagi kuliah politik. Saya harap pemberitahuan yang hadir rakam elok-elok. Nak bagi kuliah politik, saya tak ada peluang menjadi pensyarah. Bidang saya di Azhar bidang politik, dan saya menulis tesis politik Islam masa belajar Universiti Madinah. Bukan cakap besar, diberi penghargaan markah penuh. Alhamdulillah. Takbir. Ayat yang saya sebut tadi adalah ayat politik yang disebut dalam Quran. Allah Ta'ala menyatakan bahawa semua kerajaan yang ada di dunia ini adalah kurnia Allah. Sama ada kerajaan yang adil, kerajaan yang zalim, kerajaan yang Islam dan bukan Islam. Tujuannya untuk menguji manusia dalam kehidupan dunia ini untuk dihisab pada hari kiamat. Termasuk mereka yang menyokong kerajaan itu. Sokong siapa di atas dunia ini? Sabda Nabi SAW, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-dina illa man ahab. Man a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu Allah. Allah Ta'ala membahagikan perangai-perangai kamu, tiap-tiap orang, macam dia bahagikan rezeki-rezeki kamu. Allah memberi dunia kepada orang yang dia kasih, dia redha, dan orang yang dia murka, yang derhaka. Allah tidak memberi hidayah agama melainkan orang yang dikasihinya. Barang siapa yang dipilih oleh Allah, petunjuk agama melalui yang dikasihi oleh Allah. Allah mengurniakan kerajaan pada Nabi Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Muhammad SAW, Dzulqarnain yang adil disebut dalam Quran, dipuji oleh Allah
Allah memberi kerajaan kepada Fir'aun, Namrud dan lain-lain, dilaknat oleh Allah. Untuk diberi timbang, diambil iktibar oleh manusia. Untuk menguji mereka di alam dunia ini. Memilih kerajaan adalah penting dalam Islam. Perkara yang wajib. Pilih kerajaan ini, bukan sunnah. Oleh kerana kita orang Islam mengaji fardu ain, semayang, puasa, zakat, haji, tak tahu perkara yang sangat wajib ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menolak tawaran menjadi raja di Mekah. Nak diberi harta kekayaan, diberi kemudahan, dengan syarat bukan kerajaan yang ditunjuk oleh Allah. Ditolak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berhijrah menegakkan negara hidayah mengikut petunjuk Allah SWT. Orang Barat tak tahu demokrasi moden, pilihan raya. Mereka setelah mereka belajar daripada Islam. Mereka kenali demokrasi purba yang diamalkan di Athens sebelum Masehi. Perkataan demokrasi dia berbahasa Greek Demos Kratos, ataupun bahasa Latin Demokratia, rakyat memilih. Ini samaan demokrasi. Orang-orang Greek zaman dulu mengumpulkan orang ramai di stadium untuk memilih kerajaan, membuat keputusan yang besar. Tetapi yang berhak untuk berhimpun hanyalah orang-orang bangsawan, penglima-penglima tentera, askar biasa, peniaga, petani, kaum wanita, hamba abdi tak berhak. Orang-orang Eropah tak kenal pilihan raya. Dengan demokrasi purba ini, bila mereka tak puas hati dengan kerajaan, mereka memberontak mengangkat senjata. Revolusi di England, revolusi di Perancis, revolusi di Amerika. Tak setuju, agak saja perang. Bunuh raja, bunuh menteri, bunuh orang besar, bunuh penyokong-penyokong. Mereka lama-lama tak puas hati, perang lagi. Mereka tak tahu buat pilihan raya. Mereka telah mereka belajar daripada Islam. Kita orang Islam diada oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, wa sya'abirhum fil amri, bermesyuarat mereka dan mengendalikan urusan. Wa amruhum syura bainahum. Ini ayat Quran. Urusan mereka adalah musyawarah. Bila wafatnya Nabi Muhammad SAW, setelah selesai urusan jenazah, disembahyangkan, tak ada imam, tak ada siapa yang sanggup jadi imam, sembahyang masing-masing. Kemudian dikebumikan. Masa kebumi itu hanya 2, 3, 4, 10 orang, berapa orang saja. Semua sahabat-sahabat berhimpun satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk mengundi, memilih siapa yang ganti Nabi memimpin negara. Betapa wajib yang mengundi ini lebih besar daripada hadir tempat kebumi Nabi SAW. Orang Islam ni tak apalah, mengundi ni tak wajib, harus pergi umrah pun tak apa, tinggal buat haji pun tak apa. Dia kena faham. Kerana politik, Nabi tangguh umrah. Kerana Khalid bin Walid yang berjihad di Iraq tinggal pergi haji, Abu Bakar ambil tindakan disiplin kena buat haji ketika kendalikan urusan negara. Ini Islam, kena faham. Tapi banyak baca kitab perukunan, fardu ain,
tak baca bab-bab macam ini. Mereka pilih ketua negara masa itu, ada 3 calon. Orang-orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu pemimpin Madinah. Keluarga Nabi mencalonkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Orang Mekah mencalonkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang Muhajirin calonkan Abu Bakar. Bila mereka dengar hadis Nabi yang bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu daripada Quraisy. Quraisy adalah kaum yang mendominasi, kaum yang paling besar, kaum yang majoriti dalam masyarakat Islam di masa itu. Mereka pilih Abu Bakar jadi khalifah kerana menghormati majoriti kaum umat Islam yang mendominasi rakyat di masa itu. Abu Bakar dipilih menjadi ketua negara kerana Quraisy adalah dominasi. Ibn Khanun menyebut dalam muqaddimah, kalau ada profesor universiti, pensyarah-pensyarah, buka kitab muqaddimah Ibn Khaldun, buka Hakam Sultaniyah Al-Mawardi, kitab-kitab fiqh politik Islam, Imam Al-Haramain, kitab Qiyas, buka ini. Takut saya salah, saya silap. Mufti-mufti rajak kitab-kitab ini. Dipilih Quraisy kerana dominasi kaum. Begitulah bila orang Turki mendominasi umat Islam, dia iktiraf kerajaan Osmaniyah. Bila Turki mendominasi umat Islam, kaum Turki daripada Istanbul hingga Xinjiang, jumlah mereka besar. Islam melihat dominasi umat Islam yang memimpin masyarakat majmuk. Apa jadi pada hari kita baru ini? Lihat elok-elok. Pada raya baru ini, orang Melayu Islam 80% atau lebih memilih Perikatan Nasional. Ya dah. Ya. Bersama kaum-kaum lain, bukan orang Melayu saja, termasuk Bumiputera, termasuk kaum lain, Cina ada, India ada, macam-macam. Bumiputera bukan Islam Sabah dan Sarawak memilih Perikatan Nasional. Mereka adalah parti yang mendominasi di samping gabungan Perikatan Nasional, PAS, Parti Bersatu. Dia selalu terpilih parti-parti yang lain daripada Sarawak, daripada Sabah, mencukupkan jumlah majoriti untuk memilih kerajaan yang sah. Ini ikut Islam, bukan ikut sekular, ikut Islam. Dominasinya ialah orang Islam Bumiputera. Tiba-tiba tubuh kerajaan minoriti. Suruh kita sokong kerajaan minoriti. Coba ini kerajaan minoriti yang dibentuk ini, yang didominasikan oleh DAP, bukan Islam. Dalam PKR sebahagian Islam, sebahagian bukan Islam. 30 kursi PKR. Kita 44 kursi, Bersatu 30 kursi, macam-macam, campur lagi yang lain-lain. Yang ini DAP 40 kursi, kemudian campur dengan parti PKR, campur parti kayu mengandung, parti kayu mengandung 8 kursi, dengan jumlah minoriti di tubuh kerajaan minoriti. Kononnya ada daripada UMNO, ada daripada macam-macam lagi. Timbul kekecohan dalam UMNO, protes dalam UMNO. Ini menandakan benda yang tak sihat. Orang UMNO seluruh negara protes. Kita hormati sayang saudara-saudara kita orang UMNO.
Bukan semua jenis UMNO macam tu. Ada orang UMNO yang protes apa yang berlaku ini. Kerajaan menurut ini disokong oleh perampok, disokong oleh lanun, disokong oleh gangster, disokong oleh kongsi gelap, disokong oleh pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dalam ucapan bukan main, menentang rasuah, menentang perampok, menentang lanun. Bila subuh kerajaan, panggil yang jenis-jenis ini untuk cukupkan jumlah. Macam mana kita nak suka kami terima? Kami ada maruah. Kita orang Islam kena ikut hukum agama kita. Perintah Allah mengatasi perintah segala pemerintah yang ada dalam dunia ini. Takbir! Ini mesti faham. Ada orang kata, betul lah, dia punya tema, kita boleh. Haji kita boleh. Kita boleh, semua boleh. Yang halal pun boleh, yang haram pun boleh, yang menipu pun boleh, semua boleh. Kita boleh. Ingat-ingat, nak undi tu ingat-ingat, fikir-fikir elok-elok. Tanggungjawab kita besar depan Allah. Ada orang kata mengapa dulu PAS berkawan dengan DAP. Ya, berkawan dengan DAP. Dulu kita berkawan dengan DAP dalam tahaluf siasi, persamaan politik untuk menentang kezaliman, penyelewengan. Tetapi bila DAP menentang Islam, menentang dasar-dasar kita, menentang perjuangan kita, kita nak haramkan arak, judi di Kelantan, Terengganu, Kedah bagi orang Islam. Orang Islam sahaja. Dikritiknya. Orang-orang kita yang murtad ditolongnya. Tolong. Yang murtad ini menyentuh hati orang Islam. Dibantunya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ikut Quran. Firman Allah surah Mumtahanah ayat 8 ke 9. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Surah Mumtahanah ayat 8 hingga 9. Gojok Quran terjemahan. Allah tidak melarang kamu. Kamu berbaik-baik orang bukan Islam, yang tidak bermusuh dengan kamu dalam perkara agama. Tidak berhasrat untuk menghalau kamu dari kampung halaman kamu. Kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah melarang kamu berbaik dengan mereka yang bermusuh terhadap agama kamu, yang berhasrat menghalalkan kamu dari kampung halaman kamu, menzahirkan tanda-tanda permusuhan terhadap kamu. Sesiapa yang berwalikan mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Mumtahanah. Kita mengambil langkah tak bersahabat dengan dia. Bahkan dia mengeluarkan kita dari perkataan itu. Belum kita keluar lagi. Kerana tak puas hati dengan Islam yang kita perjuangkan. Sebenarnya kami banyak berdialog dengan mereka. Saya di Tukar Habib Parti berdialog dengan pemimpin DAP. Kek Siang, Karpa Singh Mendiang, Lim Gua A dan lain-lain. Berdialog tentang syariat Islam, tentang hudud, tentang qisas. Kita terang pada mereka salah faham mereka, kita jelaskan. Banyak dikelirukan hukum-hukum Islam ini.
Dia salah artikan. Orang-orang barat begitu juga, orientalis. Salah arti kita dialog dengan mereka. Dalam dialog itu, kita jawab semua persoalan-soalan. Masalahnya, mereka kata mereka tak boleh bersama, takut orang bukan Islam tak sokong mereka dalam pilihan raya. Bukankah dia mencari kebenaran? Ini berlaku. Sikap mereka yang menerupa, kita tak boleh terima. Kita tolak. Dan kita kena sedar, latar belakang DAP ini siapa? DAP adalah anak kepada PAP Singapura. Saya dipahamkan mengapa orang UMNO tak mau bergabung dengan PAS. Dia faham ni. Takut PAS bunuh UMNO. Bila PAS nak bunuh UMNO? Ini tak betul, bohong. Bila PAS nak bunuh UMNO? Baca sejarah. Sejarah apa terhadap UMNO. Tahun 50-an, Datuk On keluar daripada UMNO. Menubuhkan Parti Negara. Krisis Tengok Abdul Rahman. PAS masa itu NGO lagi dengan Haji Ahmad Fuad. Ketua PAS yang pertama. Masuk Parti Negara dengan Datuk On. Bantu Datuk On. Yang raya 59. 60 Parlimen. Lepas merdeka, Datuk On kalah di Johor. Orang PAS jemput Datuk On bertanding di Kuala Terengganu. Menang di Kuala Terengganu. Dia ahli Parlimen Kuala Terengganu. Orang Johor tolak Datuk On. Pemimpin UMNO. PAS habis Datuk On. Tanding Kuala Terengganu. Jadi ahli Parlimen. Baca sejarah ni. Bila Tun Mahathir dipecat tahun 69. Krisis dengan Tengku. Tak ada orang nak bercakap dengan Tun Mahathir. Orang PAS bagi bercakap dengan Tun Mahathir. PAS bagi pentah pada Tun Mahathir bersyarah dalam pilihan kecil di Selangor. Kapar. Lihat gambar Akib dan ucap betul Melayu pun ada. Tun Mahathir berucap di bawah lambang bulan bintang. Tahun 69. Kalau kata PAS nak bunuh UMNO, ini mengarut. 90 krisis UMNO, Tengku Razak Hamzah. Disingkir daripada UMNO. PAS ambil dengan semangat 46, kerjasama. Menang di Kelantan. PAS lantik orang UMNO jadi tim malam menteri besar yang kedua. Ambil esko sama dalam kerajaan Kelantan. Mana kata PAS nak bunuh UMNO? Tak betul. Kita nak adik-beradik satu kaum. Kita rekam kat DAP. Pasal apa? Rekam kat DAP. Kerjaan batch. Barang yang baru tak baca sejarah. Kononnya PAS nak bunuh. PAP. Bukan PAS yang bunuh UMNO. Masa Singapura dulu. Tahun 50-an UMNO menang di Singapura. Ketua Menteri Singapura Datuk Hamid Jumat. Lee Kuan Yew buat parti PAP. Ambil orang Melayu letak di depan. Macam sekarang lah ambil Anwar letak di depan. Ambil Yusof Ishak letak di hadapan. Ambil Osman Wok letak di hadapan. Yusof Ishak letak di hadapan. Letak menteri-menteri Melayu di hadapan. Lepas itu UMNO ditelan. Habis UMNO di Singapura oleh PAP. Bila Singapura masuk Malaysia, PAP ni tubuh cawangan di Semenanjung. Tahun 63. Tengku melihat ini suatu keadaan yang tidak sihat, keluarkan Singapura daripada Malaysia. Tengku keluarkan Singapura daripada Malaysia. Kemudian cawangan-cawangan PAP di Malaysia ni tukar nama pada DAP. Ini dia. Anak kelahiran PAP Singapura. Ini sejarahnya. UMNO lenyap di Singapura. UMNO lenyap di Singapura. Siapa yang bunuh? PAS ke bunuh? Biar sedarlah, fahamlah. Orang UMNO mesti faham. DAP dasar dia sosialis. Sosialis ini dianggap sederhana, tak macam komunis. Tapi komunis
Merangkak dalam dia, kita tahu. Dalam dia ada komunis. Bila PF menang dalam pilihan raya ke-14, mereka minta Abu Champagne dibawa pulang. Mereka buat perhimpunan di Kajang supaya iktirafkan perjuangan komunis, perjuangan kemerdekaan. Ini apa makna? Dia pusing balik, dia kata kita PAH ni Taliban. Apa dia Taliban? Taliban ni di Afghanistan. Taliban ni bahasa Pashtun. Bahasa Afghanistan, makna budak-budak pondok. Pada awal budak-budak pondok digunakan oleh Amerika untuk menghentam mujahidin. Amerika bagi senjata pada Taliban untuk hentam mujahidin, tak mau tegak negara Islam di Afghanistan. Taliban naik, Taliban ni gila-gila. Dia tak main jual mati tinggi, budak-budak pondok baru belajar. Dia buat cara dia lah. Macam-macam cara dia tu. Amerika perang, dia lawan Amerika, kalah Amerika, lari Amerika. Dia menang sekarang ni. Kita beri nasihat pada Taliban. Perang tu elok-elok. Orang Taliban ubah. Banyaklah dia buat perubahan-perubahannya. Dia ikut. Nama budak-budak lah. Kita bukan Taliban. Kita merintah Kelantan, merintah Terengganu, merintah Kedah. Tak ada tutup sekolah pun. Takbir! Tak tutup kedai-kedai. Bukan semua pusat hiburan. Ada halal, ada haram. Ada sokan. Bahkan pelajar universiti banyak daripada Kelantan, daripada negeri lain. Pelajar tinggi ni. Tapi kita dituduh Taliban. Senang-senang dia. Tak ada hujah, kata Taliban. Saya nak pantun sikit. Dari Terengganu pergi Seremban. Sambil bawa kat Tampines. Kamu kata kami Taliban. Dalam kamu ada komunis. Takbir! Bagaimana kita nak ikut kerajaan minoriti yang ada macam ni dalam kerajaan itu? Kita adalah majoriti. Kita sabar. Kita masih menghormati adat-adat demokrasi. Tapi mereka tak hormati adat-adat demokrasi. Kita bersabar insya-Allah. Kita dah merintah. Perlis kita merintah. Baru sampai Kedah, Kelantan, Terengganu. Lihatlah Taliban. Apa yang kita buat di Kelantan, buat di Terengganu, buat di Kedah, Perlis pun sama. Kita harap Kerajaan Pusat menghormati konsep federalisme. Kita tak tahulah. Yang jadi ketua negara ni, ketua kerajaan minoriti ni, cukup syarat ke tidak? Tak tahu, Allah Alam. Tengoklah kita tak tahu Islam cukup tak syarat. Bekah dihukum oleh mahkamah kerana kesalahan-kesalahannya. Dan diminta pengampunan. Diminta pengampunan. Kalau dia tak bersalah, mengapa minta pengampunan? Ini boleh jadi ketua negara. Kemudian dalam ucapan-ucapan pula, nak tentang rasuah, nak tentang salah guna kuasa, nak tentang itu, tentang ini, nak tentang perampok harta negara. Tiba-tiba lah bersongkol dengan mereka-mereka yang macam tu dalam kerajaan. Kena nak mencukupkan jumlah. Ini satu penipuan terhadap rakyat. Rakyat mesti balas penipuan ini. Jangan biarkan. Ini satu kemungkaran yang besar. Kita mesti lawan. Saya harap penduduk Tioman dapat mengajar. Dapat mengajar rakyat Malaysia seluruhnya. Dengan terus memilih Perikatan Nasional. Takbir! Calon kita. Kita harap itu juga di Padang Serai. Langkah yang sama akan diambil. Tolak parti yang kita boleh. Semua boleh. Kalau kita boleh ni, semua boleh. Langgar lampu merah pun boleh. Semua boleh. Jahanam kita tak boleh biarkan. Jadi itulah.
Saya tak perlu ucap panjang-panjang, nanti saudara siap mengatur banyak-banyak sangat. Tak tahu nak fikir. Apa yang sebut itu dah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan-puan ucapan ceramah kuliah yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Wang, Presiden Parti Sosial Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional yang juga merupakan ahli Parlimen Orang. Sudah jelas apa yang beliau telah sampaikan sebentar tadi, diharapkan masuk ke dalam orang Melayu di hati depan dan nurani Singapura setiap tu daripada sangat kita, cantik tu. dan sematkan dalam hati serta Dan berazam dia letak Anwar. serta dengan keberanian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 7 hari bulan nanti, insyaAllah ramai-ramai keluar mengundi orang Tioman, undi Perikatan Perikatan Takbir Takbir Takbir. Sekian saja majlis kita pada malam ini. Besok hari kerja, jadi kerja baik-baik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam siri-siri ceramah sehingga 7 hari bulan ini. InsyaAllah kita sama-sama tutup majlis kita dengan tasbih para Rasulullah. Subhanallah. Baik.